Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pendidikan inklusif dibuat oleh saya Syafiqah binti Muhammad. Baiklah, di sini ada sedikit info berkaitan saya. Saya dari PAI 1 dan nombor giliran saya, nama saya, kursus yang saya buat projek sekarang dan nama pensyarah. Baiklah, pelaksanaan faktor kritikal yang mempengaruhi kejayaan program inklusif di sekolah. Baiklah, seterusnya adalah konsep pendidikan inklusif. Pembelajaran inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang biasa yang di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru yang biasa. Iaitu daripada Abdul Rahim Selamat 1994. Dalam arti kata lain, pendidikan ini melibatkan pelajar-pelajar berkeperluan khas di dalam kelas-kelas biasa di mana bantuan yang sesuai kepada mereka diberikan bagi membolehkan mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama rakan sebaya. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahawa pendidikan inklusif ini adalah khas untuk murid-murid yang berkeperluan khas. Contohnya murid yang mempunyai autism. Baiklah, seterusnya pendekatan PPI. Inklusif penuh. MBK belajar secara sepenuh masa bersama-sama murid arus perdana. Seperti yang tadi kita telah jelaskan, murid-murid yang khas ni diboleh turut serta dengan murid biasa dalam kelas arus perdana. MBK mengikuti pembelajaran bagi semua mata pelajaran akademik berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai dengan bantuan atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan MBK belajar sepenuh masa bersama-sama murid arus perdana. Baiklah, seterusnya inklusif separa. MBK belajar bersama-sama murid arus perdana bagi mata pelajaran akademik atau aktiviti core akademik atau aktiviti kurikulum tertentu sahaja. MBK yang mengikuti inklusif separa bagi mata pelajaran akademik adalah berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai dengan sedikit atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan. Inklusif separa bagi aktiviti core akademik atau kurikulum adalah berdasarkan potensi, bakat dan keupayaan mereka. Jadi di sini sekiranya murid yang khas tersebut mempunyai keupayaan untuk memahami dan mengikuti pembelajaran di arus perdana bersama murid-murid yang lain yang normal, jadi dia boleh turut serta. Akan tetapi sekiranya potensi, bakat dan keupayaan mereka sangat kurang, contoh bila belajar tu satu subjek, mereka hanya boleh tumpukan 5 minit je. Lepas tu mereka akan bermain ke apa. Sekiranya ada murid seperti ini, maka dia tidak sesuai duduk di arus perdana dan dia harus tinggal bersama-sama dengan kelas yang khas. Baiklah, antara faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama, sokongan pelaksanaan. Yang kedua, latihan pemahaman guru.
Yang ketiga, infrastruktur. Yang keempat, peralatan masyarakat. Baiklah, bagi sokongan pelaksanaan, KPM menyokong dan memberi bantuan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menjayakan PPI agar mencapai matlamat. Jadi, dengan adanya sokongan KPM dalam mendidik murid di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, KPM membantu dan menjayakan. Jadi, mereka memberi dorongan. Mereka memberi pemudah cara kepada murid-murid yang khas untuk belajar di sekolah. Pentadbir sekolah, iaitu pentadbir sekolah yang mentadbir sekolah, bagi pihak pentadbiran harus memberi sokongan sepenuhnya kepada PPI ini agar dapat memberi arahan dan sokongan untuk menjayakan perubahan yang positif dalam bidang pendidikan. Baiklah, guru-guru. Di sini ada sokongan pelaksanaan. Guru-guru yang terlibat dalam bidang tersebut perlu memastikan MBK dapat menyesuaikan diri dengan baik di dalam kelas arus perdana. Jadi di sini kita dapat fahami bahawa mereka perlu menyesuaikan diri. Bukan hanya mereka mengetahui mereka kanak-kanak khas, jadi mereka diberi penumpuan yang lebih. Akan tetapi mereka harus menyedari bahawa apabila berada di dalam kelas arus perdana, mereka perlu seiring dengan mereka, murid-murid yang lain. Baiklah, ibu bapa pula. Ibu bapa perlu turut melibatkan diri dalam mendidik anak-anak dan peka terhadap perkembangan anak-anak, terutamanya MBK ini. Jadi, jika kita tahu, murid-murid yang khas ni, mereka mungkin ada yang lambat sedikit atau mereka cepat hilang fokus di dalam kelas. Jadi, tugas guru-guru, tugas ibu bapa adalah amat penting. Ibu bapa haruslah melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak ni. Contoh, bila dia balik rumah, ibu bapa yang perlu menanyakan ada kerja sekolah ke tidak, atau apa yang perlu dibantu, adakah ini perlu, adakah ini tidak perlu. Guru-guru juga ketika di dalam kelas, mereka perlu memastikan MBK ini dia apa yang kita sampaikan mereka dapat juga memahami. Jadi contoh arahannya, buat sekian-sekian. Jadi kita tanya semula, okey, awak faham tak apa yang cikgu suruh buat? Cikgu suruh buat apa tadi? Dia akan cakap cikgu suruh buat nombor 1 dan nombor 2. Kita nak mereka sampai kepada mereka apa yang kita sampaikan itu. Baiklah, yang kedua, latihan dan pemahaman. Jadi guru perlu dilatih secukupnya untuk memahami keperluan MBK dan mengetahui cara untuk menghadapi keperluan khas seseorang murid itu. Apabila guru-guru memahami, mereka akan menyusun strategi yang sewajarnya untuk mengajar dan mendidik generasi akan datang. Jadi di sini latihan dan pemahaman ni kepada siapa? Kepada guru. Kerana di sekolah mereka akan lebih banyak masa bersama guru di dalam kelas. Jadi guru ni perlu betul-betul dilatih dan dia memahami bila kita berhadapan dengan murid seperti ini, kita perlu bagaimana bahasa kita, pergerakan badan kita, cara tugasan yang kita berikan tu, boleh ke kita beri tugasan yang berat? Tak boleh. Jadi guru itu perlulah betul-betul dilatih dan dia memahami apa yang dia nak sampaikan. Bukan dia hanya mengajar seperti biasa, masuk, okey, buka buku, baca yang ni, buat yang ni. Bukan begitu. Bila ada kanak-kanak khas ni, murid yang khas ni, guru perlu lebih berstrategi, lebih aktif, lebih mengetahui cara untuk menyampaikan. Bukan hanya sekadar mengajar seperti biasa. Baiklah, seterusnya infrastruktur. Kemudahan-kemudahan asas dan perkhidmatan sokongan yang digalakkan penglibatan aktif murid berkeperluan khas dalam persekitaran sekolah. Contoh,
susur landau, susur tangga, tandas, longkang bertutup. Jadi ini semua adalah infrastruktur. Seperti mana yang tadi saya telah terangkan bahawa KPM menyokong, pihak kerajaan menyokong dalam mendidik murid-murid berkeperluan khas. Jadi di sini bila kita tengok infrastruktur apa yang penting. Sebab kadang-kadang ada murid-murid yang keperluan khas ni, mereka kurang penglihatannya atau kurang cekapnya, kurang memerhati sekeliling, dia main jalan je. Jadi bila ada susur tangga, bila ada susur landau, jadi itu akan memudahkan pergerakan mereka. Tak adalah mereka terjatuh atau sebagainya. Contoh, longkang bertutup. Ini sangat penting. Elak daripada murid terjatuh dalam longkang. Jadi aspek fizikal bilik darjah, kita boleh tengok susun atur kemudahan fizikal penyusun perabot dan stesen pembelajaran. Jadi contoh di dalam bilik seni, apa yang digantung, apa yang ada di atas meja, bilik makmal komputer, makmal sains. Susunan sangat penting bagi mengelak daripada pelanggaran atau apa-apa perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi aspek fizikal bilik darjah ni sangat penting dan keperluan di sekolah sangat penting dalam mendidik murid, bukan hanya berfikiran positif tetapi juga berfikiran kehadapan. Tidak kisah murid itu normal ataupun murid yang berkeperluan khas. Baiklah, seterusnya kita boleh lihat peralatan, perkhidmatan sokongan dari kumpulan individu atau agensi-agensi tertentu dalam menyediakan peralatan yang relevan dengan keperluan MBK dapat menjamin pelaksanaan PPI dengan berkesan. Jadi di sini kita boleh lihat perkhidmatan sokongan dari kumpulan individu dan agensi-agensi. Ini sangat penting dalam kita hendak menjayakan pendidikan khas ini. Di mana-mana saja kita perlu ada sokongan daripada agensi-agensi. Mana-mana agensi, lagi-lagi bantuan dari segi kewangan untuk membeli alat dan sebagainya, kerana alat sangat penting dalam membantu mendidik murid. Baiklah, contohnya apa alat yang kita perlukan. Contohnya mesin braille. Ini untuk murid yang buta. Kantor pembesar untuk yang mempunyai masalah penglihatan. Alat bantu pendengaran bagi masalah pendengaran. Kerusi roda bagi yang kurang upaya fizikal, tidak boleh berjalan. Sistem augmentative dan alternative communication ACC, direka khas untuk individu yang kurang upaya fizikal untuk bertutur menulis supaya dapat berkomunikasi secara berkesan menggunakan ACC tersebut. Baiklah, di sini kita boleh lihat peralatan asas, iaitu meja kerusi dapat diubah sesuai dengan murid yang berkerusi roda atau kekurangan fizikal lain. Contohnya, sekiranya murid itu menggunakan kerusi roda, jadi mereka memerlukan meja yang saiznya besar, lebar, supaya kerusi roda itu boleh pengganti kepada kerusi biasa. Bahan bantu mengajar TMK dan perisian yang sesuai dapat membantu guru menarik minat MBK belajar di kelas aliran perdana. Jadi di sini bahan bantu mengajar ni sangat penting dalam kita nak mendidik murid sebenarnya. Sebab bahan bantu mengajar ni yang akan menarik perhatian mereka sewaktu PNP berlaku, sewaktu pembelajaran berlaku. Jadi bahan bantu mengajar ni perlulah sesuai dengan setiap umur murid. Contoh, kalau darjah 1 macam mana, tadika bahan bantu mengajarnya lain, lebih ceria contohnya. Baiklah, yang kelima, sokongan masyarakat. Di sini kita boleh tengok yang pertama, masyarakat sekolah yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mendidik individu kurang upaya. Jadi masyarakat ni sebenarnya sangat memberi impak yang besar kerana
kita bila keluar, kita jumpa dengan masyarakat. Contoh pergi ke kedai, pergi ke pasar raya, berkeluarga, dalam keluarga, pergi ke surau. Kita akan bermasyarakat, kita akan jumpa jiran-jiran kita yang sebelah rumah, yang belakang dan yang berhampiran. Jadi, jika mereka memberi sokongan, itu sangat membantu dan memberi semangat kepada kanak-kanak khas. Baiklah, ibu bapa beri sokongan, cari maklumat dan kemahiran khusus untuk melengkapkan diri. Contoh, ibu bapa yang mempunyai anak yang autism. Bagaimana mereka hendak menghadapi mereka anak-anak ini? Sekiranya anak-anak ini tantrum atau mereka tidak mahu belajar, mereka hanya bermain. Contohnya, mereka tidak mahu pergi ke sekolah. Jadi ibu bapa ni perlu ada ilmu supaya mereka dapat mengatasi, dapat mengawal anak mereka itu. Perkara ini sangat penting kerana ibu bapa, masyarakat, guru perlu sama-sama memberi kerjasama dalam mendidik murid kanak-kanak khas ni. Baiklah, seterusnya, sikap dan tanggungjawab positif guru. Guru merancang aktiviti PDP fokus kepada kekuatan dan keperluan individu. Jadi, guru ni pun sangat bertanggungjawab lah. Mereka sangat mempunyai tanggungjawab yang besar kerana guru ni sekiranya mereka tidak merancang dengan baik, mereka tidak akan dapat mengajar dengan teratur. Jika mereka mengajar tanpa mempunyai aturan yang baik, mereka itu akan menjejaskan pemahaman kepada murid-murid. Murid-murid tidak memahami. Murid-murid hanya datang sekolah, mendengar penerangan dan balik. Mereka tidak menjiwai pembelajaran itu. Baiklah, pentadbiran menyediakan ruang dan peluang buat program selaras matlamat PPI. Jadi bila pihak pentadbiran ni menyokong pendidikan khas ini, pendidikan inklusif ini, jadi mereka akan memberi ruang. Mereka buat program, mereka membuat kelab atau persatuan supaya orang awam terbuka mata untuk mengetahui kalau ada kanak-kanak khas ni, macam mana cara kita nak mendidik dia, apa alat-alat yang sesuai, apa bahasa yang sesuai bila kita nak berhadapan dengan kanak-kanak khas ini. Baiklah, contohnya program gotong royong, tutup longkang demi keselamatan MBK, program perkemahan MBK dengan ibu bapa. Ini adalah antara program yang dapat mengeratkan ibu bapa dan anak-anak, ibu bapa dan pihak pentadbiran sekolah. Baiklah, di sini saya akan datangkan kesimpulan. Program pendidikan inklusif akan berhasil jika semua pihak berganding bahu serta aktif dan berperanan penting dalam merealisasikan program tersebut. Sambutan dan sokongan dari pelbagai pihak amat diperlukan bagi menjayakan program ini serta membentuk MBK yang berkualiti di masa akan datang. Jadi di sini seperti yang tadi saya terangkan, ibu bapa, guru-guru, pihak pentadbiran, pihak KPM, masyarakat dan wujudnya infrastruktur dan sebagainya, ini semua adalah alat untuk membantu dan menjayakan PPI ini. Akan tetapi bila kita sudah aktif dan berganding bahu, kita melaksanakan sebagai bahagian yang berperanan menjayakan PPI ini, kita bukan hanya menjayakan PPI sahaja, tapi kita membina generasi akan datang, belia Malaysia, pelapis pemimpin menteri negara kita akan datang, yang pelapis yang mempunyai mutu yang tinggi. Bukan hanya datang sekolah untuk belajar, buat syarat saja, tapi datang dan dapat menjiwai pembelajaran, dapat berkasih sayang dengan guru-guru dan dapat menambah ilmu. Itu yang penting. Dan bukan hanya menambah ilmu saja, bukan hanya menimba ilmu saja, akan tetapi mempraktikkan ilmu itu pada
waktu itu dan pada waktu yang akan datang. Jadi bila generasi baru kita mempunyai pemikiran yang baik, walaupun mereka mengikuti program pendidikan inklusif, walaupun mereka mempunyai kekurangan dari segi contohnya mereka autism atau mereka cacat penglihatan, pendengaran dan sebagainya, akan tetapi mereka berilmu dan mereka mengikuti wawasan negara kita untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan beramal. Sekian, terima kasih daripada saya. Semoga video ini bermanfaat untuk semua.